Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk kali ini bersama Cikgu Munira, kita akan masuk pada tajuk set dan tata tanda bagi set. Kita lihat dulu kepada standard kandungan. Untuk standard kandungan bagi topik ini meliputi dua tingkatan ya. Jadi tingkatan pertama, tingkatan 1, okey, 11.1 set, manakala tingkatan 4, 4.1 persilangan set dan 4.2 kesatuan set. Okay, bagi standard pembelajaran topik ini, kita lihat tingkatan 1, kita ada 11.1.2, menghuraikan suatu set dengan menggunakan pertama perihalan, kedua penyenaraian dan ketiga tata tanda pembina set. Okay, 11.1.3, kita akan mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur pada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simbol. Manakala bagi standard pembelajaran tingkatan 4, akan lihat 4.1.1 menentu dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan dan 4.2.1 menentu dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Objek yang mempunyai ciri-ciri sekunya yang tertentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Setiap kumpulan objek itu dinamai sebagai set. Jadi set boleh ditulis menggunakan tata tanda pembina set. Okay. Ini ialah tata tanda pembina set. Ini adalah tata tanda set. Jadi contohnya jika satu koleksi, yang koleksi pertama ini adalah koleksi buku Maths. Ini adalah satu set. Jadi set kedua kita ada judul, beberapa judul buku edisi pertama bagi setiap subjek. Okay, jadi ini adalah contoh bagi set. Seterusnya, jika A, set yang mengandungi, penerangannya begini, X ialah nombor bulat yang kurang daripada 5. Ini penulisan pertama. Penulisan kedua kita tulis A dengan tata tanda 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya kita senaraikan nombor yang kurang daripada 5. Jadi di sini dinyatakan set boleh ditulis menggunakan dua cara, iaitu yang pertama kita panggil set builder form. Set builder form ialah tata tanda pembina set di mana kita tuliskan penerangan bagi set tersebut. Yang kedua, kita menggunakan tata tanda penyenaraian. Penyenaraian bagi menggunakan tata tanda set di mana kita ada kurungan dan kita senaraikan semua unsur yang kurang daripada 5. Semua unsur yang terlibat. Seterusnya, ini adalah simbol kesatuan. Kesatuan set mewakili semua unsur dalam satu set atau kedua-dua set yang ada. Jadi ini simbol bagi kesatuan set. Simbol kedua, ini adalah persilangan set. Persilangan set ialah set yang mengandungi unsur-unsur sekunya bagi kedua-dua set. Contohnya, jika set A mengandungi unsur 1, 2, 3, manakala set B mengandungi unsur 3 dan 4. Jadi jika kesatuan bagi set A dan set B kita tulis 1, 2, 3 dan 4, manakala kalau kita nakkan persilangan A dan B hanya nombor 3. Seterusnya ini adalah simbol bagi unsur. Unsur. Dan seterusnya ini simbol bagi bukan unsur. Jika kita ada set A, unsurnya 1, 2, 3. Jadi 3 ini ialah set, ialah unsur bagi set A. Manakala jika ada 4, 4 bukan, jadi 4 bukan unsur bagi set A. Baik, pelajar, kita dah selesai kepada perbincangan dan aktiviti bersama VActive-VR. Jadi kali ini kita bersama-sama kita akan tengok soalan praktis dan sama-sama kita cuba jawab ya. Baik, jadi soalan pertama, huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan pertama tata tanda pembina set dan B yang kedua penyenaraian. Jadi soalan diberi yang pertama faktor bagi 10.
Okey, jadi kamu telah belajar bagaimana untuk mendapatkan faktor. Jadi kamu kena tulis dalam bentuk tata tanda pembina set yang pertama dan juga yang kedua penyenaraian. Okey, cikgu beri masa untuk kamu cuba menjawab. Baik pelajar. Jadi bagaimana jawapan kamu? Baik, jadi faktor bagi 10 pertama kita akan tulis dalam bentuk tata tanda pembina set. Jadi jawapannya, ya, jadi jawapan yang pertama, kita tuliskan dulu simbol bagi set tersebut A. Okey, kamu boleh tuliskan apa-apa huruf untuk simbolkan set ini ya. Jadi yang pertama cikgu tulis sebagai set A sama dengan kurungan X, di mana X ialah faktor bagi 10. Okey, ini adalah bentuk jawapan bagi tata tanda pembina set. Yang kedua, kita akan buat penyenaraian. Penyenaraian. Jadi kita akan tuliskan simbol set A sama dengan kurungan. Ya, jadi apa faktor bagi 10? 1, 2, 5 dan 10. Okey, ini adalah faktor bagi 10. Baik, soalan kedua. Huruf dalam perkataan sekolah. Okey, kamu kena senaraikan dua bentuk jawapan. Pertama dalam bentuk tata tanda pembina set, yang kedua dalam bentuk penyenaraian. Okey, jadi cikgu bagi masa untuk kamu cuba menjawab. Baik pelajar, okey, bagaimana jawapan kamu? Mari kita semak. Jadi yang pertama, jawapan kamu dalam bentuk tata tanda pembina set ya. Okey. Ya. Jadi cikgu simbolkan, okey, kamu boleh simbolkan apa-apa huruf ya. Okey. Jadi cikgu simbolkan ini sebagai set B. Jadi B sama dengan kurungan X. Okey, di mana X ialah huruf dalam perkataan sekolah. Okey, tutup kurungan. Okey, ini adalah tanda tanda pembina set. Jadi yang kedua, kita perlu tulis dalam bentuk penyenaraian. Okey, jadi kita simbolkan set B sama dengan kurungan. Ini jawapannya. Okey, jadi senaraikan semua huruf yang ada dalam perkataan sekolah. Jadi S, I, K, U, L, A, H. Sekolah. Okey, dan tutup kurungan. Okey, ini adalah bentuk jawapan bagi pertama tata tanda pembina set dan kedua penyenaraian. Kita pergi kepada bentuk soalan yang seterusnya. Okey, soalan kedua. Isi petak kosong dengan simbol. Okey, ingat lagi dalam perbincangan kita sebelum ini simbol apa? Okey, jadi ini adalah simbol unsur. Ini unsur, atau kalau begini dia ada palang begini, ini adalah bukan unsur. Okey, baik. Jadi soalan set P ialah set P huruf dalam perkataan bendera. Okey, jadi set P mengandungi huruf dalam perkataan bendera. Okey, jadi pertama. Okey, soalan pertama A, unsur A. Adakah unsur A suatu set bagi adakah unsur A ialah unsur bagi set P? Okey, kamu kena letakkan simbol sama ada ini unsur ataupun bukan unsur. Jadi yang B, adakah K ialah unsur bagi P? Jadi kamu tengok, cek balik, semak. Okey, apakah jawapan yang sesuai? Adakah ia unsur simbol ini ataupun bukan unsur? Okay, cikgu berikan kamu masa untuk mencuba jawab. Baik pelajar. Okey, jadi jika kamu semak ya, bendera. Okey, jadi yang pertama A. A, huruf A ini ada dalam perkataan bendera. Jadi A ialah ya unsur bagi P. Jadi kita simbolkan begini, unsur bagi P. Okay, yang kedua K. Adakah huruf K ada dalam perkataan bendera? Tidak ada ya. Okay, tiada perkataan K dalam huruf bendera. Jadi K ialah bukan unsur bagi set P. Okey, jadi simbolnya adalah begini. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 3. Diberi set semesta, ini simbol set semesta ya. X ialah integer. Okey, jadi X ialah integer nombor 1 hingga 10. Okey, 1 hingga 10 ni ya, X. Jadi pertama set P diberi X di mana ialah nombor ganjil. Set Q, X-nya ialah nombor perdana. Dan set R, X-nya ialah gandaan 3. Okay, ada 3 set di sini ya. Daripada satu set semesta ni ada 3 set yang berbeza. Okay, kemudian senaraikan semua unsur bagi set yang berikut.
Baik, jadi ini soalannya. Jadi yang pertama diberikan persilangan bagi set P dan Q. Manakala soalan B diberikan persilangan bagi set Q dan R. Soalan C diberikan kesatuan bagi set P dan Q. Dan bagi soalan D diberikan kesatuan bagi set Q, kesatuan bagi set Q dan R. Okay, jadi kamu perhatikan soalan ini dan kenal pasti bagaimana untuk menjawab dan menyenaraikan semua unsur bagi persilangan ataupun kesatuan. Okay, cikgu beri masa untuk kamu cuba menjawab. Baik pelajar, okay, kita semak ya bagaimana jawapan kamu yang kamu telah cuba jawab ya. Baik, ini jawapannya. Okay, semak ya bersama cikgu. Jadi set semester, okay, jadi set semester tadi dinyatakan di mana X ialah integer di antara 1 hingga 10. Jadi kita senaraikan 1 hingga 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di antara nombor itu kita tuliskan tanda koma. Ini set semester. Baik, set P dinyatakan X ialah nombor ganjil. Okay, jadi daripada set semester tadi nombor ganjilnya ialah 1, 3, 5, 7, 9. Okay, nombor ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9 bagi set P. Set Q dinyatakan tadi di dalam soalan di mana X-nya ialah nombor perdana. Jadi kamu ingat ya, nombor perdana kita mula dengan kita mulakan dengan nombor 2. Okay, jadi 2, 3, 5, 7. Okay, nombor perdana ya, yang bila dibahagikan dengan dirinya sendiri dia akan dapat nilai 1. Itu adalah nombor perdana. Okay, set R ialah gandaan 3. Jadi gandaan 3 ialah 3, 3, 6, 9. Okay, ini adalah set R. Okay, setelah kamu senaraikan set P, set Q dan set R, kita jawab soalannya. Jadi yang pertama diminta kita senaraikan persilangan bagi P, set P dan set Q. Jadi persilangan maksudnya kita kena lihat unsur yang sama. Ya, yang sepunya. Okay, jadi yang sama di sini P dan Q, tengok P, tengok Q saja. Jadi kita ada 1, 2 tidak sama. Okay, 3 sama. Okay, jadi kita senaraikan 3. 5 sama? 5. 7, 7, 7, 9 tidak sama. Jadi yang sama hanyalah 3, 5, 7 dan itu jawapannya. Jadi persilangan set P dan Q ialah 3, 5, 7. Okay, boleh ya pelajar? Okay, seterusnya B, Q persilangan bagi R. Q persilangan R. Okay, jadi kita lihat Q dan R saja. Tak perlu tengok P. Kita tengok Q dan R saja. Jadi yang sama, unsur yang sama antara Q dan R. 2 tidak, 3 ya. 3, 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak, 9 tidak. Jadi jawapan kita 3 sahaja. Okey, jadi persilangan bagi set Q dan R ialah 3 sahaja. Okey, C. Okey, kita kena senaraikan unsur bagi kesatuan P dan Q. Okey, kesatuan ya. Kesatuan maksudnya kamu kena salin semua unsur yang ada dalam kedua-dua set ini. Okey, kita lihat P dan Q saja. Jadi salin semua. 1, 2, 3 ada 2. Jadi kita salah satu ya. Salin salah satu ya. 1, 2, 3 sama 5, 7 dan 9. Jadi 1, 2, 3, 5, 7 dan 9. Okey, seterusnya kita perlu senaraikan unsur bagi kesatuan Q dan R. Jadi sama juga kita lihat Q, kita lihat R, kita salin semua. Jadi kita ada mula dengan 2, 3, 2 ada. Jadi kita salin 2, 3, 5, 6, 7 dan 9. Jadi jawapan kita 2, 3, 5, 6, 7, 9. Okey, jadi kamu semak jawapan kamu. Jika betul tahniah. Okey, jika betul tahniah kerana berjaya menjawab soalan ini di mana kamu telah faham untuk membezakan di antara persilangan dan juga kesatuan dan juga menentukan simbol bagi suatu unsur dan juga bukan unsur. Dan juga kamu tahu bagaimana menulis satu tata tanda pembina set ataupun penyenaraian. Okey, yang tidak berjaya tidak mengapa, kamu boleh usaha lagi. Cikgu doakan semoga kamu terus berjaya ya. Okey.